Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina qurrati a'yunina Muhammadin afdhalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Sambung kitab sifat 20, muka surat 9 pada katanya hukum adi ataupun hukum adat. Jadi pada daurah yang ataupun kita kata kuliah yang lepas, kita ada ceritakan tentang hukum akal dan juga hukum syarak. Dan ini yang ketiga, hukum adat. Hukum akal dengan makna akal yang meletakkan hukum, sama ada akal mengisbat ataupun kita kata mengiyakan, ataupun akal menafikan, atau akal boleh terima kedua-dua, yang kita sebut sebagai wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Dan hukum syarak pula kita sebut pecahan-pecahannya lah, wajib, sunat, haram, makruh, yang mana dibahaskan di dalam kitab fiqh kan. Baik. Kemudian hari ini katanya hukum adat. Katanya hukum adi ataupun hukum adat bererti menetapkan suatu bagi suatu barang atau menafikan sesuatu pada sesuatu barang lantaran berulang beserta sah bersalahan, yakni berlainan. Itu makna hukum adat. Hukum adat ni maknanya kita tetapkan satu pada satu, ataupun kita nafi satu pada satu. Isbatu amrin li amrin. Kita kata ada kenyang dengan ada makan. Sabitkan kenyang pada ada makan. Ataupun kita nafikan satu pada satu. Contohnya apa? Tak ada kenyang bila tak ada makan. Contohnya macam tu. Bila makan kenyang. Kalau dalam contoh taklid dia kata bila makan kenyang. Maknanya kita sabitkan kenyang dengan makan. Ataupun kita nafi tak kenyang bila makan. Itu dipanggil hukum. Bila tu? Dengan sebab apa kita sabitkan suatu dengan suatu ataupun nafikan suatu dengan satu? Dia kata lantaran berulang. Sebab benda tu berulang. Sebab itu dipanggil hukum adat. Hukum adat ini, hukuman itu dijadikan satu hukum apabila benda tu berulang. Jadi yang meletakkan hukum bukan akal tetapi adat. Kalau makan nasi 2 pinggan mesti kenyang. Siapa kata? Siapa kata makan nasi 2 pinggan kenyang? Tak ada siapa kata, memang kita dah test macam tu. Semua orang makan kalau buh nasi penuh golipnya. Adatnya, kita kata adatnya, siapa makan 2 pinggan, buh penuh macam tu, timbun macam tu, kenyang. Bukan ada siapa beritahu kita, tapi adat. Siapa-siapa pun macam tu. Kita sendiri kalau makan macam tu, 2 kali makan, kenyang. Bila berulang namanya adat. Api, bila kita cucuh, terbakar. Siapa kata api boleh membakar? Tak ada siapa kata, adat yang kata macam tu. Sebab apa? Tiap-tiap kali kita cucuh, terbakar. Dan api ni panas. Bila kita sentuh, panas. Itu sifat dia. Siapa yang kata? Itu tajribah. Itu kita dah test. Itu benda yang duk berulang kali. Bila benda tu berulang, maka dikatakan hukum adat. Dan benda hukum adat ini sah bersalahan. Dia boleh menyalahi. Itu nama adat. Adat ni benda yang berulang selalu macam tu, tetapi boleh jadi dia menyalahi. Contohnya makan seperiuk tak kenyang. Duduk dalam api
tak terbakar. Adat selalu masuk dalam api terbakar. Tapi ni masuk dalam api tak terbakar. Sebab apa? Sah berlainan, sah menyalahi. Adat ni, benda yang berulang ni, dia boleh menyalahi. Itu dipanggil adat. Dengan apa menyalahi? Bila benda menyalahi adat, bila benda tu menyalahi adat, kita panggil, kalau bahasa istilah kitab Jawi dulu, dipanggil perkara mencarikan adat. Khawariqul adah, benda yang merosakkan adat. Apa dia? Contohnya mukjizat, contohnya karamah, contohnya ma'unah, contohnya irhas, contohnya istidraj, contohnya sihir. Itu semua dipanggil benda yang mencarikan adat. Sama saja, tetapi bila berlaku pada tangan-tangan yang berlainan, nama dia lain. Api boleh bakar tak? Pada adat dia kalau kita terjun dalam api terbakar kan? Tapi boleh tak kalau kita masuk dalam api tak terbakar? Boleh. Kalau benda tu berlaku pada Nabi, dipanggil mukjizat. Nabi Allah Ibrahim masuk dalam api tak terbakar. Kalau benda tu berlaku pada wali Allah, namanya karamah. Kalau benda tu berlaku pada orang kafir, namanya sihir. Kalau benda tu berlaku pada orang soleh, orang Islam beriman, namanya ma'unah. Kalau benda tu berlaku pada orang fasik, tak pernah mayang pun, tapi orang Islam lah. Dia biasa-biasanya, tapi dia boleh buat benda-benda pelik-pelik macam tu. Kita selalu hari ni kita pituk bomoh tok bomoh kadang tok bomoh tu mayang mendak badan pakai capnya, tapi dia lega tu penyakit kan. Kita pergi kat tok imam jampi sejam tak lega. Tok imam jampi sejam tak lega. Pergi kat tok bomoh ni, dia kata dia tarik cap dia puh lega. Dia kata ni penyakit ni doktor pun tak boleh buat ni, dia boleh buat ni. Menyalahi adat. Itu apa tu? Istidraj. Benda berlaku, tak payah kita nak heran benda tu boleh berlaku pada siapa-siapa dengan izin Allah. Jadi benda yang menyalahi adat kita panggil khawariqul adah dengan nama-nama yang tadi. Jadi sebab apa? Sebab adat ni boleh menyalahi. Sebab apa? Sebab setiap suatu benda berlaku dengan izin Allah. Kan? Makan nasi kenyang tak? Kenyang. Siapa yang bagi kenyang? Allah kan nasi. Allah bukan nasi bagi kenyang. Makan ubat lega. Siapa yang bagi lega? Allah bagi lega, bukannya ubat. Kan? Kan ubat bagi lega. Ubat bagi lega kan Tuhan bagi lega. Allah bagi lega. Sebab ada orang makan ubat tak lega. Sebab ubat tu kan boleh bagi lega. Kita makan nasi, boleh kenyang, boleh jadi kenyang, boleh jadi tak kenyang. Tetapi kalau kita makan satu periuk, adatnya kenyang. Adatnya kenyang. Itu dipanggil wajib pada adat. Boleh tak menyalahi? Makan seperiuk tak kenyang? Boleh. Sebab apa? Sebab yang bagi kenyang Allah. Akal kita kata boleh, adat kita kata tak boleh. Jadi hukum akal namanya harus. Harus pada akal nasi tu mengenyangkan dan tak mengenyangkan. Tapi pada adat wajib. Wajib makan seperiuk kenyang. Api, adat kata membakar. Siapa duduklah api terbakar. Itu pada adat. Kita kata wajib terbakar. Wajib pada adat. Tapi akal kita kata wajib terbakar ke? Tak wajib. Sebab api kadang terbakar, kadang boleh tak terbakar. Dengan izin Allah. Nabi Allah Ibrahim masuk dalam api tak terbakar. Pisau boleh jadi memotong, boleh jadi tak memotong. Dengan izin Allah memotong. Allah tak izin, tak memotong. Tapi pada adat kata wajib memotong kalau pisau tajam. Pisau bila tajam putih lah. Tapi akal kita kata boleh tak pisau tajam tapi tak putih? Boleh. Nabi Allah Ismail kena sembelih tak putih. Nabi Allah Ibrahim tu asah pula dengan ni, belah batu terbelah tapi tengkok anaknya tak makan. Sebab apa? Allah tak izinkan. Jadi segala yang berlaku dengan izin Allah, Allah jalankan sesuatu benda di dunia ni dengan asbab. Sebab terbakar dengan api, sebab kenyang dengan makan. Bolehkah kita kata tak makan tapi kenyang? Pada akalnya boleh, tapi pada adatnya tak boleh. Jadi benda yang mengikut adat dipanggil wajib adat. Benda yang menyalahi adat kita panggil mustahil adat. Tapi dua benda tu harus pada akal. Makan nasi seperiuk kenyang, namanya wajib kenyang.
Kalau tak makan nasi, wajib lapar. Mustahil kenyang. Betul tak? Siapa puasa hari ni kenyang? Saya kalau puasa memang kenyang sengkak perut tu. Lain macam puasa apa sampai sengkak perut. Puasa Bani Israel lah. Bani Israel kenyang lah. Sebab mereka tak boleh makan benda menyawa je. Benda sayur dia boleh makan, beras dia makan. Jadi kalau kita puasa hari ni, mustahil kenyang. Siapa kata dia puasa, dia kata aku kalau puasa kenyang, makan lapar. Pelik dia ni, kita kata. Ni bohong, mustahil lah. Mana ada orang puasa kenyang, makan lapar. Dia kata, tak, aku lagu tu. Hang ni lain macam ni. Jadi, benda yang dia cakap tu dipanggil mustahil. Mustahil apa? Pada adat. Tapi kalau dia nak kenyang, boleh tak dengan puasa? Boleh. Allah izinkan kenyang pada dia. Boleh tak Allah kata dia makan tapi tetap lapar? Boleh. Dengan izin Allah. Maka benda tu boleh jadi. Sebab yang mengenyang, yang menyembuh, bukannya makanan, bukannya ubat. Kalau kita kata makan nasi, nasi tu bagi kenyang, kita pun orang syirik jugalah. Syirik sebab apa? Sebab waktu lapar kita tak berhajat kepada Allah. Kan? Kalau nasi yang bagi kenyang, waktu lapar kita cari siapa? Cari nasi ya. Memang kita ada cari nasi kan? Tapi itu kita kata asbab. Akidah kita Allah yang kenyang. Tapi kita ni orang asbab, lapar, kena pergi cari nasi. Bukan nasi bagi kenyang tak. Kalau kita kata nasi yang bagi kenyang, maknanya ketika kita lapar, Allah tak ada pun tak apa. Sebab ke? Nasi ada, cukup dah. Nasi ada dah cukup. Waktu tu Tuhan kita siapa? Tuhan kita nasi. Kalau kita kata ubat yang menyembuh, ubat makan Panadol ni lega demam, maknanya bila kita sakit, kita tak payah ada Tuhan pun tak apa. Tak bertuhan pun tak apa. Sebab apa? Sebab ubat dah boleh sembuhkan kita. Kita tak berhajatlah kepada Tuhan. Kalau kita kata ubat yang menyembuh, tak ke syirik tu? Kan? Kita menduakan Allah. Akidah kita, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Itu dalam Al-Quran kata. Jadi itu hukum adat kita kena faham. Sebab adat ni boleh menyalahi. Boleh menyalahi nah. Dan lagi tanpa memberi bekas salah satunya pada yang lain. Adat ni benda dia tak memberi bekas, cuma benda tu berulang dengan sebab-asbab sahaja. Hukum adi terbahagi kepada 4 sebagaimana di bawah ini. Katanya pertama, ini dipanggil pertambatan rabit. Nak mengikatkan hukum adat ini dengan 4 benda. Katanya pertama, pertambatan adanya sesuatu perkara dengan adanya perkara yang lain. Ada dengan ada. Itu pertambatan yang pertama. Apabila ikut pertambatan ini, maka kita namakan wajib adat. Seperti ada kenyang dengan ada makan. Kita tambah ada dengan ada. Ada kenyang dengan ada makan. Itu adat. Ada basah dengan ada air. Itu adat. Ada sejuk dengan ada aircon. Itu adat. Ada panas dengan ada matahari. Itu adat. Kita tambatkan ada dengan ada. Pada adatnya begitu. Yang kedua, pertambatan tiadanya suatu perkara dengan tiadanya suatu perkara. Tambat ada dengan tak ada. Tak ada dengan tak ada. Yang tadi ada dengan ada. Rabtul wujud bil wujud. Ini tambat tiada dengan tiada. Rabtul adam bil adam. Seperti pertambatan tiadanya kenyang dengan tiadanya makan. Adatnya macam tu. Kita kata tak kenyang bila tak makan. Kita tambat tak ada dengan benda yang tak ada. Suatu benda tu tak ada dengan benda yang tak ada. Apa dia? Tak ada kenyang dengan tak ada makan. Tak ada panas dengan tak ada api. Contoh. Tak ada sejuk dengan tak ada aircon. Contoh. Jadi bila benda tu tak ada, benda ni pun tak ada. Itu adat. Bila ikut benda ni dipanggil wajib adat. Bila menyalahi namanya mustahil adat. Yang ketiga, pertambatan adanya sesuatu perkara dengan tiadanya sesuatu perkara. Yang ketiga, tambat ada dengan tak ada. Seperti pertambatan adanya dingin
dengan tiadanya kain baju pakaian. Ada sejuk bila tak pakai baju. Kan, tak pakai baju sejuk lah. Malam-malam tidur tak pakai baju sejuk. Kan, adat lah tu. Benda tu adat, tak pakai baju sejuk lah. Itu kita tambatkan. Pasal puan yang sejuk sangat ni, hang tak pakai baju memanglah sejuk. Dah adat dia memang macam tu. Kita tambatkan tak ada dengan ada. Nak panas pakailah baju. Pakai baju 2-3 lapis panas. Sebab apa? Sebab itu adat kita panggil. Dia kata pasal apa tak sejuk ah. Dia pakai baju sampai 3 lapis, dia kata pasal apa tak sejuk. Dah pakai baju 3 lapis, memanglah tak sejuk. Jadi sebab kita menyalahi adat, menyalahi pertambatan adat, dia tak akan dapatlah. Dia adat ni ikut benda yang berulang. Kalau kita nak suatu benda, kita kena mengikut adat. Nak kenyang, pergi makan nasi lah, kan? Nak sejuk, pergi mandi, kan? Ada sejuk dengan ada mandi. Kita kata pasal apa aku tak sejuk-sejuk lah. Pasal apa tak sejuk? Mandi ke tak mandi? Tak mandi. Tak mandi memang tak sejuk. Macam itulah kita duk kata kan. Itu kita tambatkan suatu dengan suatu. Itu adat. Yang keempat terkalih pula. Pertambatan tiadanya suatu perkara dengan adanya suatu perkara. Seperti ketiadaan hangus dengan ada air. Tak hangus dengan ada air. Bila api terbakar, nak buat macam mana? Curah air. Maka tak hangus dengan ada air. Itu adat. Kita tambatkan dengan tiada dengan benda yang ada. Jenis 4 pertambatan. Ada dengan ada, tiada dengan tiada. Tiada dengan ada dengan tiada. Dia kalih sahaja. Dia kalih-kalih sahaja. Itu dipanggil adat. Dan semua benda ni sah menyalahi. Sah menyalahi. Ada makan, ada kenyang dengan ada makan. Boleh menyalahi? Boleh. Dia makan tak kenyang. Itu adat. Contoh mukjizat banyak kan. Mukjizat ni semua benda yang menyalahi adat. Sebab tu mukjizat ni kita tak boleh nak explain dengan, kita kata secara zahirnya lah. Kita tak boleh nak explain dengan ilmiah akal kita ni, tak boleh. Sebab benda tu menyalahi adat. Pada adat kalau nak cerah buka apa? Pakai apa? Pakai lampu tu tak? Boleh lampu kelak kot tangan? Adat dia tak boleh. Lampu ni bukannya kelak kot tangan. Itu pada adat. Tiada lampu dengan ada jari ni, tak ada. Tapi boleh tak menyalahi? Boleh. Contohnya Nabi Musa, dia kelakkan cahaya kot tangan dia kan. Contohnya Imam Nawawi, karamah waktu ketika dia menulis kelak cahaya kot tangan dia. Boleh berlaku? Boleh. Itu dipanggil karamah. Boleh macam-macam benda yang adat ni boleh menyalahi. Hatta orang sihir, orang kafir pun boleh. Orang sihir boleh buat macam-macam. Tu tengok orang putih hebat kan. Dia kelak jantung dia hidup-hidup. Apa nama apa? David Blaine ke apa? Dia korek tengah-tengah kat wartawan tu, dia korek jantung dia ambil. Benda tu kalau kita buat hidup tak? Kalau kita buat lala ni lah, kita hidup lagi ke tak? Tak tahu, kita tak tahu. Tapi kita nampaknya matilah kan. Cabut kelak jantung. Kita kata matilah adat dia. Tapi dia boleh buat. Menyalahi adat, menyalahi. Apa dia hebat ke? Tak, namanya sihir benda tu. Itu sihir. Sihir ni benda yang menyalahi adat termasuk, tapi berlaku pada orang kafir. Ada David Copperfield, dia potong badan dia kan. Tu bukan dia potong betul jin lah, dia pakai setan. Tapi orang tengok macam tu lah. Nampak dia potong badan dia, dia pegang kaki macam tu. Adat dia potong tengah dua ni, hidup ke mati? Kita kata matilah. Itu pada adat menyalahi boleh? Menyalahi. Itu pada sihir. Pada sihir orang percaya. Tapi kalau sebut keramat ni, orang payah nak percaya. Kalau cerita Tok Wali, cerita keramat ni, dia cerita macam tu. Orang payah nak. Tapi benda tu lah hukum adat supaya kita faham. Adat ni boleh menyalahi. Akal kata harus. Akal kita kata harus. Sama. Saya suka buat perbandingan. Beza apa? Ubat dengan nasi saja. Itu saja saya selalu buat. Sebab apa? Orang apa selalu duk faham, silap faham tentang tu. Makan kenyang. Kalau makan nasi tu bagi kenyang, maka Allah wajib bagi jadi beras. Kalau nasi tu mengenyangkan, Allah wajib bagi jadi beras. Sebab apa? Sebab Allah, kalau Allah tak bagi jadi beras, kita nak kenyang macam mana kalau tak ada nasi? Bila Allah bagi jadi manusia, Allah wajib bagi jadi beras. Sebab apa? Sebab manusia tak ada nasi nak makan. Dah, bukan beras yang mengenyangkan.
Bukan beras. Allah tak wajib jadikan apa-apa pun. Allah boleh bagi jadi kita kenyang ni dengan hanya zikir je. Subhanallah, subhanallah. Malaikat kenyang tak pakai makan apa pun. Malaikat makan nasi kah? Tak. Sebab apa? Sebab kenyang, lapar itu semua Allah yang bagi jadi. Dengan asbab tertentu maka kita jadi lapar. Dengan asbab tertentu kita jadi kenyang dan sah menyalahi. Nah, itu akidah kita nak bezakan hukum akal. Jadi kadang-kadang orang bila dengar suatu benda dia kata, "Uih, mustahil akal tak boleh terima ni, cannot brain," dia kata, tak boleh terima ni. Tengok dulu. Bahasa tu kadang tak betul. Kalau ada orang cerita tentang karamah, keramat ke suatu benda, kita tahu, ya cerita macam tu boleh berlaku. Dia kata, tak boleh terima, akal tak boleh terima. Salah perkataan akal tak boleh terima. Apa yang dia maksudkan dengan akal tak boleh terima? Kalau dia kata memang akal maksudnya akal, maknanya pemikiran dia salah. Contohlah kita cerita ada kisah seorang wali Allah ni, dia duduk dalam api tak terbakar. Dia bukan Nabi, dia orang biasa. Contohlah kita kata ada orang hujung kampung tu, dia mungkin lelaki soleh, dia masuk dalam api tapi tak terbakar. Orang kata, ya cerita tu, akal tak boleh nak terima. Bukan akal tak boleh terima, adat. Benda tu tak boleh berlaku pada adat, tapi akal boleh terima. Dengan izin Allah boleh berlaku. Bezakan antara hukum adat dan hukum akal. Ada orang hari ni yang dia kadang tersalah dalam bab akal. Dia kata, impossible, akal tak boleh terima. Bukan akal tapi adat. Mungkin bahasa tetapi akidah kena perbetul lah. Hati, i'tiqad hati tu kena perbetul. Bukan akal yang tak boleh terima. Akal kita boleh terima. Benda tu Allah bagi jadi boleh. Kalau Allah tak bagi jadi tak boleh. Bezakan antara akal dan adat. Orang yang tak boleh bezakan akal dan adat ni kadang-kadang menyebabkan jadi kufur. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia menafikan mukjizat Rasul. Mukjizat Rasul. Kalau dia tak pernah dengar, contohlah, dia tak pernah dengar cerita, dia tak pernah mengaji, ada orang cerita Rasulullah belah bulan. Dia kata, "Hai, macam mana boleh belah bulan? Nabi duduk di Mekah, belah bulan di langit tu. Macam mana boleh belah bulan?" Dia kata, akal tak boleh nak fikir ni, tak boleh nak terima. Memanglah benda tu mencari adat. Bukan akal yang tak boleh terima, tapi adat. Menyalahi adat, akal boleh terima. Nabi kita belah bulan boleh tak? Kita belah bulan. Boleh tak? Kita ni belah bulan boleh tak? Adatnya tak boleh lah. Adatnya tak boleh lah, dan memang tak pernah berlaku pun pada siapa-siapa melainkan pada Nabi saja. Tapi kalau Allah izinkan boleh tak? Boleh lah. Sebab Allah yang bagi belah, bukan kita. Bukan kita yang belah. Kalau kita kata kita belah bulan, benar hakikatnya Allah. Nabi yang belah bulan, benar hakikatnya Allah. Itu kena faham lah hukum akal. Itu dibincang di dalam sifat wahdaniyah nanti. Wahdaniyah, sa pada af'al, sa pada sifat, sa pada zat, dibincang di sanalah. Perbuatan yang memberi bekas ni hanya Allah, itu dibincang di sifat wahdaniyah. Itu jelas bezakan hukum adat dan hukum akal. Dan jika telah diketahui pengertian wajib syar'i dan wajib akli, bahawa ia berlainan pada keduanya. Jadi bila kita dah tahu, maka kita mengetahuilah wajib syarak, wajib akal, wajib adat semuanya lain. Maka apabila dikatakan wajib atas tiap-tiap orang mukallaf, maka maksudnya adalah wajib syarak. Wajib bagi atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat 20, contohlah. Jadi wajib apa tu? Bukan wajib akal, wajib syarak. Dengan makna siapa tak reti berdosa, siapa reti dapat pahala. Adapun apabila dikatakan wajib bagi Allah Ta'ala atau bagi Rasul-Rasulnya, maka maksudnya adalah wajib akli. Allah wajib bersifat kudrat, contoh. Wajib apa tu? Bukan wajib syarak, tapi wajib akli. Kalau wajib syarak dengan makna dapat pahala, tak buat dapat dosa, makna Tuhan dapat pahala. Tak, bukan tu. Tapi makna wajib akli dengan makna akal tak boleh terima kalau Allah tu tak ada sifat kudrat. Akal kata ya kalau kita dikatakan Allah bersifat dengan kudrat. Itu dipanggil wajib akli. Dan demikian pula jika dikatakan jaiz bagi Allah Ta'ala, harus bagi Allah Ta'ala, maka maksudnya jaiz akli. Jaiz tu maknanya harus. Harus.
Dan jika dikatakan jaiz bagi orang yang mukallaf, makna harus bagi orang mukallaf membuat atau berkata umpamanya, maka maksudnya jaiz syar'i. Harus pada syarak lah. Jadi harus bagi mukallaf, maknanya harus syarak. Harus bagi orang yang berbuka puasa dengan makanan ataupun dengan minuman. Sunat dengan kurma. Contoh, harus itu apa? Bukan harus akli, tapi harus syarak hukumnya. Kalau harus pada Allah Ta'ala, jaiz pada Allah Ta'ala dengan makna jaiz pada akal. Dengan makna apa? Contohnya, harus Allah mencipta dunia ataupun tak mencipta dunia. Maka harus akli. Akal kita boleh terima. Kalau Allah cipta pun boleh terima. Kalau Allah tak cipta pun boleh terima. Itu perbezaan sedikit sebanyak tentang hukum akal. B. Kemudian kita masuk terus sifat 20 bagi Allah Ta'ala. Katanya, dan inilah 20 sifat yang wajib bagi Tuhan Jalla wa Azza, yang telah berdiri dalil akli dan dalil naqli atasnya, dan tersebut di bawah setiap sifat dengan maknanya beserta dalilnya, yang kepatutan kelakuan orang mukmin yang mu'taqid, yakni yang beriktikad pada Tuhan, bersifat dengan sifat-sifat itu, maka itulah kelakuan orang mukmin yang sempurna. Jadi katanya nak cerita pula 20 sifat Allah yang ada padanya dalil akli dan dalil naqli. Jadi kenapa 20 sifat? Kenapa tak 30 sifat ke, 50 sifat ke, 100 sifat ke, 90 sifat ke? Kenapa tak sifat-sifat yang lain? Kenapa 20 sifat? Sifat Allah yang wajib kita i'tiqad banyak nah. Allah itu wajib bersifat dengan segala sifat kamalat. Berapa sifat Allah? Tak terhingga banyak. Bukan 100, bukan 1000, bukan 1,000,000, tak terhingga banyak. Itu sifat Allah yang wajib kita i'tiqad secara ijmali. Kalau orang tanya Allah ni sifat dia berapa? Kita kata Allah bersifat dengan segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Banyak mana? Tak tahu banyak mana. Banyak. 99 Asmaul Husna tu nama dan juga sifat, ataupun nama sifat dia panggil. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Jabbar. Itu semua sifat-sifat Allah. Tapi yang kita wajib tahu 20. Kenapa 20? 20 ni kena tahu dengan detail. Sebab apa 20? Sebab pertama, kita mengenal Allah ni dengan 20 sifat. Dulu ketika mana datang fahaman-fahaman etis, mulhidin, orang yang tak ada agama, dan juga berbagai-bagai agama ni macam-macam, ada tak ada, mengaku tak ada Tuhan lah. Ada fahaman mulhid ni, depa tak mengaku kata ada Tuhan. Sebab apa? Tak boleh tengok, tak nampak, tak apa. Jadi maka ulama berdebat dengan depa ni, datangkan Al-Quran hadis, tapi depa tolak memang. Depa kata kalau kami percaya Quran hadis, berdebat buat apa, dia kata baca Quran baca hadis kami beriman dah. Tapi depa tolak, tak percaya Al-Quran hadis, maka berhajat kepada hujjah akli. Maka terhasillah perbincangan ulama perbahasa, maka keluar sebahagiannya 20 sifat ni. Supaya apa? Supaya orang boleh kenal Tuhan tu macam mana. Yang dikatakan Tuhan itu kita boleh kenal apabila kita mengenali 20 sifat. 20 sifat ni dikatakan, kita kata konsep yang sebenar tentang ketuhanan. Sebab ketika tu fahaman banyak, maka terlahir 20 sifat ni supaya apa? Boleh menolak. Jadi kita nak menolak fahaman Mu'tazilah ke, Musyabbihah ke, apa saja sifat, apa fahaman-fahaman merapu-merapu lain ni, apabila kita memahami 20 sifat ni dengan benar-benar kefahaman yang betul, maka akan tertolak secara automatik fahaman hak mengarut. Bila kita tak faham 20 sifat ni, gaduh, nak bergaduh dengan fahaman hak tak apa nak semenggah tu. Jadi kita kena faham 20 sifat ni. Siapa yang faham 20 sifat ni, walaupun dia tak kenal Mu'tazilah ke, dia tak kenal Musyabbihah, hak lain dia tak kenal, tapi dia faham 20 sifat, automatik fahaman yang lain tu terkeluar. Sebab itu kita kena reti 20 sifat. Sebab 20 sifat ni konsep kita kata ketuhanan. Nak namanya al-ilah, bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan,
Yang sama macam Allah tu tak ada, kecuali satu saja, iaitu Allah. Tuhan nak macam mana nak kenal dia? 20 ni nak memberi kita pengenalan. Dan juga kita kata kalau kita nak kenal orang, kita ada soalan lazim. Banyak soalan kita nak tanya tentang orang, tapi kita ada soalan lazim yang kita tanya bila kita nak kenal seseorang. Bila mai seorang kawan, kita kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mai dari mana? Nama siapa? Ada soalan lazim kita tanya, betul tak? Pertama kita akan tanyalah nama apa? Mai dari mana? Duduk mana? Itu di antara soalan-soalan yang lazim yang kita bertanya. Kalau nak tanya macam-macam soalan, tapi ada soalan lazim. Jadi dalam bab ketuhanan ni ada benda-benda lazim yang kita kena tahu. Kalau kita nak kenal Tuhan tu apa, ada benda-benda lazim yang kita kena tahu. Macam mana manusia tu kalau kita nak kenal dia, ada benda-benda lazim yang kita perlu tahu. Walaupun kita tahu, tapi hakikatnya kita tak kenal kan. Macam contohnya, saya ada seorang sahabat, namanya Begian-Begian. Okey, saya tahu. Kita kata ciri-ciri dia secara asasnya saya tahu, tapi hakikatnya saya tak kenal dia, betul tak? Kita sama-sama sahabat ni, kita kenal betul ke dia? Tak, tapi kita tahu ciri-ciri asas dia. Begitu dengan mengenali Tuhan. Kita nak kalau kenal Tuhan hakikat tak boleh. Kemampuan kita hanya 20 sifat sahaja. Nak suruh kenal sampai 1000 sifat, macam kepala otak. 20 ni pun orang tak apa, no? 20 ni pun orang tak apa nak kenal. Sebab itu ulama cari, dikatakan 20 sifat ni dipanggil asas ataupun usul. Sifat-sifat yang lain itu dipanggil furu'. Dalam bab ketuhanan lah, bukan dengan makna sifat lain terbit tu dah. Tapi dengan makna apabila kita kenal 20 sifat ni, itulah asas ketuhanan yang perlu kita tahu. Adapun sifat-sifat lain itu dipanggil cabang-cabangnya, furu'-furu'nya. Nah, itu kata ulama. Jadi sebab itulah kita kata kena kenal sifat 20. Sebab 20 ini asas ketuhanan ataupun jawapan bagi ahli sunnah wal jamaah ni untuk menolak segala fahaman-fahaman yang lain. Ada pada 20 sifat ni. Ulama buat 20 sifat ni bukan saja-saja nak menyelamatkan kita daripada akidah merapu tu. Jadi buat 20 sifat, katanya faham betul-betul 20 sifat ni, terselamat kamu dari fahaman yang lain. Kalau ada orang timbulkan syubhat tentang fahaman ajaran lain pun akan terjawab di dalam pengenalan kita 20 sifat. Itu sebabnya kita mengaji 20 sifat. Bukan kerana Allah ni hanya ada 20 sifat dah. Sebab ini asas orang beriman katanya. Kalau orang beriman tu kenal yang ni, maka sempurna iman dia. Adapun lain-lain sifat Tuhan Jalla wa Azza yang tiada terhingga banyaknya, maka wajib atas setiap orang yang mukallaf mengetahui akannya dengan ijmal, yakni secara umum. Sifat Allah yang lain macam mana? Kita kena tahu secara ijmal. Macam mana secara ijmal? Secara borong, secara umum. Maknanya apabila orang tanya kita, Tuhan ada sifat berapa? Kita kata banyak tak terhingga. Itu kita kata reti sifat Allah secara am. Bila orang tanya Allah ada berapa sifat? Oh, banyaklah, tak terhingga banyak. Bukan 99. Itu sebahagian. Nama bagi sifat-sifat Allah. Nama Allah ataupun dipanggil asma'us sifat. Nama bagi sifat-sifat Allah. Adapun sifat Allah yang sebenar banyak. Takkan sifat Allah 99 je. Kita manusia pun ada banyak sifat kita. Sifat kita pun ada banyak. Takkan Allah ada 99? Tak, itu sifat yang disebut di dalam Al-Quran. Adapun secara detail 20. Katanya baik. Di dalam perkataan muttasif bikulli kamal. Itu mana Allah ini muttasifun bikulli kamal. Bersifat Allah dengan sifat-sifat kamalan. Apa sahaja sifat-sifat kamalan yang menunjukkan kesempurnaan, itulah sifat Allah. Sifat yang tidak ataupun sifat yang membawa kepada kekurangan, itu bukan sifat Allah. Kalau ada orang kata Allah ni sifatnya begini-begini, sifat itu membawa kepada kekurangan, itu bukan sifat Allah. Sifat Allah ni sifat yang kesempurnaan. Segala kesempurnaan itulah sifat Allah. Adapun segala sifat kekurangan, kalau orang sebut tu bunyi lain macam, bunyi itu bukan. Jadi sifat Allah ni sifat kesempurnaan. Tak boleh kita sifatkan Allah ni dengan sifat yang menunjukkan kelekehan. Kalau kita sifatkan Allah ini
Sifat yang menunjukkan kelekihan boleh tak? Kalau kita ni, kita kata Allah ni sifatnya qahhar. Qahhar itu sifat Allah. Kemudian kita nak kata dengan bahasa lain, Allah ni sifatnya samsing. Semua yang nak berlagak depan Tuhan, Tuhan boleh hancurkan. Boleh nak kata Allah ni samsing? Boleh. Samsing tu bunyi sedap ke tak sedap? Tak boleh. Jangan sandarkan perkataan yang kita kata menunjuk kelekihan kepada Allah. Nah, tak boleh. Adapun mustahil, adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil, maka adalah 20 perkara. Ini pun kita kena reti juga. 20 sifat mustahil, iaitu lawan bagi 20 sifat yang wajib. Satu persatu disebut sesudahnya sifat-sifat itu. Musannif akan sebut. Jadi apa yang kita perlu reti? 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil. Apa yang perlu kita i'tiqad? 20 sifat yang wajib. 20 sifat yang mustahil kita tak i'tiqad. Kita hanya kena reti, tetapi kita tak simpan dalam hati. Bukan i'tiqad buh dalam hati, tak. Yang wajib reti dan kita masukkan akidah tu dalam hati kita. Allah itu kudrat, ada kudrat. Allah itu ada sifat kalam. Kita i'tiqad ada di dalam hati kita tu. Adapun mustahil, kita hanya reti, tapi bukan sebab nak masuk dalam hati, tetapi kita nak buang benda tu, tak ada pada Allah. Sebab apa kita kena reti yang mustahil? Supaya jelas akidah kita. Bukan reti tu supaya reti ambil tak, reti tu supaya tak masuk dalam bakui. Supaya tak masuk dalam bakui. Contohlah, ni contoh saja. Kalau seorang majikan nak suruh cari kayu api, nak cari kayu labu-labi ya. Haji Bakhil suruh cari kayu api. Haji Bakhil ni dia pesan apa? Dia hampir cari kayu api esok pagi. Kayu hak macam mana? Dia kata hang ambil kayu hak lurus. Hak lurus. Maka dia pun masuk hutan, dia pun cari kayu. Dia tengok kayu, dia kenal tak kayu lurus? Kenal kayu lurus. Maka dia pun ambil buah dalam bakul dia. Dia nampak lagi kayu lurus, dia ambil buah dalam bakul dia. Dia jumpa kayu bengkok. Ni kayu ni lurus ke apa ni, lain macam. Dia jadi ragu-ragu. Lagi dia ambil buah sama sebab dia tak kenal. Sebab tu sifat yang mustahil kita kena kenal supaya kita tak bubuh dalam bakul kita sama. Macam orang yang kenal kucing. Kan? Dia hanya kenal kucing. Dia tahu kucing tu berbulu bunyi miau-miau, kecil je asal dia. Duk bela kat rumah, tapi dia tak pernah kenal rimau. Dia masuk hutan, dia nampak kucing besar, dia tahu, oi besar sungguh kucing kat lautan ni, belang-belang. Comel. Dia pergi usap kepala tak lagi, kan? Kat rumah dia duduk bela, dia kenal kucing je. Kucing hak kat rumah dia saja. Dia usap lah. Dia masuk hutan, dia jumpa kucing besar. Ni pun macam kucing ni. Ni pun macam kucing, misai ada bulu, ada sebiji. Rimau kan? Sebiji lah. Cumanya bezanya rimau kita boleh gosok. Kucing kita boleh gosok, rimau kita tak boleh gosok. Jadi masuk hutan, kalau kita tak kenal kucing, tak kenal rimau, lagi kita nampak rimau, kita kata, ni kucing lah. Lagi dia nak bawa balik rumah. Sebelum dia boleh bawa balik rumah, dia arwah dululah. Jadi sebab itu kena reti lawan bagi sifat 20 supaya kita tak masuk. Kadang-kadang dalam tauhid ni dia ada kesamaran. Boleh jadi ada benda kesamaran yang ditimbulkan, jadi kita pun mengiyakan dan kita ambil padahal benda tu tak sepatutnya. Jadi ada benda-benda, ada banyak soalan-soalan di dalam ilmu tauhid ni. Kadang-kadang dia aja soalan tu kadang betul, kadang tak betul, kadang kesamaran. Banyak. Jadi kita kena tahu mustahil, kena faham sifat wajib, kena faham sifat mustahil. Contohnya ada kadang-kadang orang tanya, ni contoh je, jawapan saya tak bagi lah. Contohnya ada orang bagi soalan, orang tanya, Ustaz, bolehkah Allah, ni soalan masyhur kan, nanti ada orang pernah tanya benda tu. Soalan tu tersebar sebenarnya. Ada orang tanya, bolehkah Tuhan jadikan batu yang sangat besar sehingga Tuhan sendiri tak boleh angkat? Bolehkah? Soalan dia tu. Bolehkah Tuhan jadikan satu batu yang sangat besar ataupun makhluk yang sangat-sangat besar sampai Tuhan sendiri pun tak boleh angkat?
Nak jawab ya, lagi jadi macam Tuhan lemah pula. Nak jawab tak boleh pun lagi bunyi macam Tuhan tu. Nak jawab ya ke tidak? Sebab tu kita kena faham betul-betul maksud sifat 20 sifat ni, perbahasan dalam bab kudrat tu kita kena faham betul-betul lah. Yang mana yang mustahil, yang tak boleh disebut, yang mana yang wajib, kita kena faham supaya jelas benda tu. Sebab tu dalam akidah dia tak memada 20 sifat wajib saja. Kita kata 20 sifat wajib, hak lawan kita tak kenal, tak memada. Kita kena kenal sekali lawan dia. 20 sifat tu selagi akan kita bincangkan. Tu dia kata tu habis lagi 2-3 baris. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijmal, iaitu yang ada di dalam perkataan munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Maknanya maha suci Tuhan daripada setiap sifat kekurangan dan daripada apa yang terlintas dalam hati. Itulah sifat yang mustahil bagi Allah. 20 tu 20 yang lawan bagi 20 wajib. Adapun lawan bagi segala sifat Allah pun sama, tak terhingga banyak. Setiap sifat yang menunjuk kepada kekurangan semuanya mustahil. Bukan takat 20 saja. Apa sahaja sifat yang saya sebut tadi lah, apa sahaja sifat, kalau benda tu menunjukkan kelekehan, menunjukkan kekurangan pada zat Allah, itu mustahil pada Allah. Ataupun benda yang terlintas di dalam kepala kita, khatara bil bal, yang mana lintas dalam kepala kita kata Tuhan begini-begini, itu adalah mustahil. Ataupun sifat-sifat, kalau di dalam Al-Quran, kadang di dalam hadis, kadang-kadang ada didatangkan sifat-sifat yang menunjukkan Allah ini berperasaan, maka itu ditakwil kata ulama. Itu ditakwil. Contohnya banyak sifat-sifat yang menunjuk di dalam hadis apa disebut Allah ni ada perasaan. Contohnya apa? Allah marah, Allah murka. Itu murka tu asalnya sifat hati kan. Allah sayang, Allah redha, Allah kasihan. Itu dipanggil sifat yang menunjukkan perasaan. Ulama bincang dah benda tu lah kan. Setiap sifat yang menunjukkan perasaan itu diambil makna setelah perasaan. Setelah perasaan tu jadi apa? Ini bahasa mudah lah. Bahasa kita ayat dia lain sikit kan. Setelah kita ada perasaan itu ada apa? Ambil makna tu. Contoh, bila kita kesian, kita buat apa? Kita buat baik kepada dia, kita sedekah kepada dia, kita beri sesuatu kepada dia dengan makna tu. Allah bila disebut Allah ni kesian, dengan makna Allah buat baik. Bila makna Allah ni cinta, bila kita cinta kepada seseorang, kita buat apa? Kita anugerahkan kepada dia hadiah-hadiah yang khusus contohnya. Itu kita cinta. Maka Allah bila cinta dengan makna Allah anugerahkan sesuatu kepada orang. Bila Allah murka, maknanya apa? Kita kalau marah ke orang, kita buat apa? Kita pukul dia, kita denda dia, Allah bila dia murka dengan makna Allah mengazab. Bukan dengan makna perasaan. Perasaan tu makhluk. Contoh dibahas di dalam sifat, kalau ustaz-ustaz ngajak Bismillahirrahmanirrahim, ustaz-ustaz seluruhnya dia akan bahas di situ. Ar-Rahman maknanya rahmah kan. Rahmah tu makna riqqatun fil qalbi, ada kelembutan di dalam hati, rasa lembut dalam hati ni. Rahmat kita ni kalau ada rahmat kat orang tu maknanya hati kita ni kalau tengok orang kesian. Adakah Allah ni ada perasaan kesian macam tu? Allah ni sama macam kita kesian, tengok makhluk kesian kat hamba dia, marah ke hamba dia, geram macam tu kan? Geram dah, bukan dengan makna hak tu jadi sebab apa? Itu menunjukkan kekurangan. Itu menunjukkan kekurangan. Perasaan itu menunjukkan kekurangan. Kerana ada perasaan ni kita lemah dengan sesuatu. Kita dengan sebab marah, kita emosi, kita hilang kontrol. Bila kita kesian, kita jadi tak boleh nak bertindak dengan sewajarnya, adil atau sebagainya. Hilang apabila kita ada marah, kita ada kesian. Perasaan hati tu, hati. Tuhan tak ada hati. Perasaan itu datang dari hati. Tuhan mana ada hati? Hati itu makhluk. Maka setiap sifat yang menunjukkan perasaan itu, ulama takwil dengan benda yang setelah perasaan. Itu bahasa Melayu mudahlah. Setelah ada perasaan tu ada apa? Lebih kurang macam itulah baik. Kemudian nanti kita akan bincang satu-satu sifat lah, secara kita kata ringkas-ringkas. Kita habiskan 20 sifat ni secara ringkas-ringkas yang patut kita ketahui lah. Baik. Habis kemudian dia kata 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza. Yang pertama wujud. 20 sifat ni orang yang mengaji sifat 20 pun mengaku
Orang yang tak mengaji sifat 20 pun mengaku sebenarnya. Kan? Ada orang yang dia tak mau, tak terima sifat 20. Tetapi dia mengaku sifat 20. Ada siapa kata Tuhan tak ada kudrat ke? Kalau dia orang agama Islam lah. Ada siapa yang kata Tuhan tak wujud? Mana ada? Walaupun orang yang tak mengaji sifat 20. Walaupun orang tu tolak sifat 20. Dia kata mana ada sifat 20. Tapi kalau tanya dia, Tuhan wujud tak? Tentu dia kata Tuhan wujud. Kalau ditanya dia, Tuhan ada kudrat tak? Tuhan berkuasa tak? Tentu dia kata berkuasa. Tuhan satu kedua? Tuhan satu kedua? Satu saja. Tentu dia beriktikad Tuhan tu wahdannya. Walaupun dia tak mengaji sifat 20, walaupun dia tolak. Kalau dia tu beragama Islam, dia kena terima 20 ni. Kalau dia tolak, maknanya dia tolak satu sifat ketuhanan. Sebab tu kita kata, sifat ini sifat ketuhanan. La Buddha, tak dapat tidak. Bila nak nama Tuhan, mesti ada benda ni. Kalau dia tolak, contoh satu dia tolak. Dia kata, satu, ambil satu apa dia? Wahdaniyah. Wahdaniyah tu makna satu. Kalau dia tolak wahdaniyah dengan makna apa? Tuhan ada dua lah. Tuhan ada tiga ke? Maka habis rosak akidah dia. Jadi sifat 20 ni, semua orang yang namanya beriman tu pasti mengaku dalam hati dia. Walaupun orang tu tolak sifat 20 sekalipun. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Minit 45 minit.